أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan 24 Mei 2021, 12 Syawal 1442 Hijrah. Kelas 8.30 pagi, iaitu sambungan asas nahwu surah surah As-Sajdah. Pagi ni kita sambung ayat yang ke-25 daripada surah As-Sajdah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Zanita, Ibu Hilaliyah, Ibu Zabidah, Ibu Hashimah, Ibu Khairiyah. Alhamdulillah. Ayat 25 surah As-Sajdah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. إن ربك هو يفصل. Inna rabbaka Inna rabbaka huwa yafsilu. Okey. Pertama sekali ibu ayah, inna ini huruf takkid kan? Dan inna ini apa tugas dia ibu ayah? Inna ini tugas dia menasabkan isim dan merafakkan khabar. Menasabkan isim dan merafakkan khabar. Okey. Ibu ayah, ingat ya, inna menasabkan isim. Jadi di sini mana isim inna? Rabba ni isim inna. Rabba ni isim inna. Mana khabar dia? Khabar dia ni khabar dia. Ini khabar dia. Khabar pada inna huwa yafsilu. Macam mana tu? Kita bincang dah lagi. Okey ibu. Jadi inna ni dia menasabkan isim dan merafakkan khabar. Jadi rabbuka asalnya rabbaka asalnya rabbuka.
asalnya Rabbuka Tuhanmu, Rabbuka. Tetapi kerana ada inna ini menyebabkan Rabbaka jadi Rabbuka jadi Rabbaka. Inna menyebabkan Rabbuka bertukar kepada Rabba. Okey. Jadi ibu ayah, kalau kita tengok, kalau tak ada inna, Rabbuka huwa yafsilu bainahum. Tuhanmu dialah yang akan memisahkan antara mereka. Antara manusia lah nanti pada hari kiamat. Okey. Jadi ibu ayah, asalnya Rabbuka mubtada asalnya. Tuhanmu dialah yang akan memisahkan. Tetapi bila ada inna ini pertama sekali maknanya akan tukar kepada sesungguhnya. Sesungguhnya Tuhanmu. Ada penegasan. Dan inna ini akan mengubah daripada Rabbu jadi Rabba begini. Jelas ibu ayah? Jadi Rabba kita panggil dia isim apa? Isim inna. Nama Rabba ni kita panggil isim inna. Jelas? Okey. Ulang balik ibu. Kenapa Rabba kita baca nasab? Kenapa? Asalnya Rabbu. Kenapa baca Rabba? Kerana dia adalah isim pada inna. Jelas ya? Okey. Alhamdulillah. Isim inna. Betul ibu. Okey. Terusnya ibu ya. Kenapa pada Rabba tu tak ada tanwin? Kenapa Rabba tak ada tanwin? Kenapa kita baca Rabbaka? Kerana Rabba adalah apa pada kaf ni? Bagus baca Wahab. Rabba ni jadi mudhaf. Kaf ni mudhaf ilaih. Okey, Rabbaka. Rabba mudhaf, kaf ni mudhaf ilaih. Okay. Jadi Rabba nasab. Kenapa dia nasab? Kerana dia isim pada inna. Masa yang sama Rabba juga adalah mudhaf kepada kaf. Dia mudhaf kepada kaf. Dhamir kaf tu. Ibu ayah, kaf ni sebagai apa sekarang? Dia sebagai apa kepada Rabba? Rabba mudhaf, kaf ni apa? Dhamir ni? Kita panggil dia sebagai apa? Mudhaf, pasangannya apa ibu ayah? Betul ibu Khairiyah, mudhaf ilaih. Betul ibu Cik Fatimah, mudhaf ilaih. Bukan mudhari ilaih ibu Cik Fatimah, mudhaf ilaih. Okey, mudhaf ilaih. Okey. Tak apa. Jadi mudhaf ilaih, apakah i'rab mudhaf ilaih ibu ayah? Mudhaf ilaih mesti apa? Mudhaf ilaih mesti apa ibu ayah? Mesti majrur. Bagus ibu Khairiyah. Mudhaf ilaih ibu ayah mesti majrur. Maksudnya kaf ini walaupun bunyi kaf. Kena ibu ayah bila dhamir anta bersambung dengan kalimah sebelumnya memang kita akan baca kaf. Tak kiralah dia rafa' ke, nasab ke, jar ke, memang kita baca kaf. Cuma kita nak kena tahu lah sekarang ni apa. Sekarang ni kaf ni jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Maka kaf ni dhamir majrur. Dhamir majrur. Okey ibu ya, dhamir majrur hanya ada apa? Dhamir majrur apa yang ada? Kita ada apa? Betul, dhamir majrur muttasil sahaja yang ada. Yang ada hanyalah dhamir majrur muttasil. Okey. Jadi inna rabbaka ni jadi isim pada inna. Tengok pula pada huwa yafsilu bainahum. Sampai habislah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok dulu huwa yafsilu saja. Huwa yafsilu. Huwa ini ibu ayah kita dah masuk atas sikit Saya dah mula nak terangkan ibu ayah yang tahap yang atas sikit. Pasal tu kelas nahwu sorof ni untuk ibu-ibu ayah yang ada asas ataupun dah belajar dengan saya dan istiqamah dan ibu ayah dah faham sikit-sikit, maksudnya dah tahu apa itu mudhaf ilaih, apa itu mubtada khabar, apa itu fi'il fa'il. Jadi ibu ayah kamu dah faham. Siapa yang tak faham tak apa, dengar saja. Dengar dengan rasa rendah diri. Ibu-ibu yang belajar ini juga belajar mula daripada kosong hari itu. Tak sampai setahun pun, tak sampai setengah tahun pun rasanya. Istiqamah insya-Allah ya. Ni huwa yafsilu ibu ayah. Kita ambil huwa yafsilu saja. Jadi huwa yafsilu, kalau kita ambil huwa yafsilu, ayat huwa yafsilu itu bermula daripada apa? Isim ke, fi'il ke, huruf? Huwa yafsilu. Isim, betul baca isim. Kenapa? Kerana dhamir adalah isim ibu ayah, ingat ni, semua dhamir adalah isim. Maka huwa adalah dhamir dan dhamir adalah isim. Bermakna inna rabbaka kita dah asingkan dah. Huwa yafsilu tu kita nak ambil yang lain ya.
Huwa dia jadi apa tu, kalau ayat baru dan huwa itu adalah isim, maka ini akan jadi jumlah apa tu? Akan jadi jumlah ismiah. Maka huwa ni kita panggil apa? Bila ayat dimulakan dengan isim, huwa ni kita panggil apa ni? Ibu ayah. Bagus. Ibu Khariah. Mubtada dipanggil mubtada. Okey, bagus. Mubtada. Mubtada. Contoh saya kata. Ini kita ulang kaji balik. Kalau saya kata huwa zahibun ilal masjid. Okey. Huwa zahibun ilal masjid. Huwa mubtada, zahibun ni khabar dalam bentuk isim. Huwa mubtada, zahibun khabar tapi dalam bentuk isim. Okey. Kalau saya kata huwa zahaba ila al-masjid. Huwa zahaba ila al-masjid. Huwa mubtada, zahaba ni khabar tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Kalau saya kata huwa yadhhabu ila al-masjid. Huwa mubtada, yadhhabu khabar. Tapi khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan dia fi'il ni digunakan fi'il mudhari'. Saya ulang balik. Huwa mubtada, tengok saya tunjuk ni. Huwa mubtada, zahaba khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan fi'ilnya fi'il madhi. Ini huwa yadhhabu, huwa mubtada, yadhhabu khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Sini huwa mubtada, zahibun khabarnya dalam bentuk isim. Macam tu ya. Jadi sekarang ni huwa yasilu ni khabar dalam bentuk apa sekarang ni boy ya? Tak nampak semua? Ibu boleh nampak semua tak tulisan saya? Sebelum tu kita jawab dulu. Ibu Alibah tanya, tulisan tak nampak semua. Yang lain nampak tak tulisan saya? Semua? Tak nampak ya? Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Mungkin setting pada handphone kot, kadang-kadang ada. Kalau saya dari sini nampak tak? Nampak tak sekarang? Ibu-ibu tadi yang tak nampak tadi nampak tak? Sekarang ni. Tak nampak juga? Jadi okey? Okey. Boleh eh? Okey. Jadi ni boy ya. Nampak? Sekarang ni yafsilu, ulang balik. Yafsilu khabar dalam bentuk apa? Dalam bentuk khabarnya isim ke ataupun khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar yafsilu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okey, jelas ya? Okey. Jadi huwa mubtada. Ibu faham betul ni? Faham betul. Tengok dulu ya. Ambil huwa yafsilu. Huwa saja mubtada. Yafsilu sahaja jumlah fi'il dan fa'ilnya. Ya, maka jadi jumlah fi'liyah. Okey. Huwa mubtada, yafsilu jumlah fi'ilnya akan jadi khabar pada huwa. Khabar pada huwa. Okey, khabar pada huwa. Jadi ibu, takut ibu tak faham, saya ulang balik. Huwa ini mubtada. Yafsilu fi'il dan fa'ilnya jadi khabar kepada huwa. Khabar pada huwa. Jadi huwa mubtada. Ini khabar dia. Mubtada, khabar jadi apa pula ibu? Huwa mubtada, yafsilu khabar. Mubtada khabar jadi apa pula? Jumlah apa pula? Jumlah ismiah pula. Contoh ini kita dah tahap tinggi sikit je. Jadi jumlah ismiah. Okey, tak apa. Saya buat lagi sekali dengan kaedah baru. Saya buat ya, insya-Allah. Tak apa. Kita pelbagaikan cara. Ini ibu ayah dah ni lah salin tadi ya, cuba dah. Okey, tengok huwa yafsilu.
Huwa. Okey, sampai habis lah ya. Ibu ya. Sekarang pada huwa yafsilu saja, huwa ini jadi mubtada. Mubtada. Yafsilu jadi apa? Jadi khabar. Khabar mubtada. Khabar huwa lah, khabar pada mubtada. Itu khabar huwa. Khabar kepada huwa. Huwa ni mubtada kan? Yafsilu jadi khabar pada huwa. Jadi digabungkan mubtada dengan khabar ini, kita gabungkan jadi apa ibu? Huwa mubtada, yafsilu jadi khabar pada huwa. Yafsilu ni jumlah fi'liyah. Nanti jadi khabar pada huwa. Maka jadi apa? Mubtada dan khabar jadi apa? Jumlah ismiyah. Bagus. Jadi jumlah apa ibu? Jadi jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Okey. Jadi jumlah ismiyah. Huwa yafsilu jadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini pula, okey. Jumlah ismiyah ini pula menjadi apa? Menjadi khabar. Khabar kepada apa? Kepada inna. Khabar inna. Jelas ibu ya? Jadi kan inna rabbaka, inna tu huruf takkid. Rabbaka isim pada innaka. Inna rabbaka tu isim pada inna. Mana khabar dia? Khabarnya adalah jumlah ismiyahnya. Huwa yafsilu sampai habis itu jadi jumlah ismiyah. Jumlah tu jadi khabar kepada inna. Okey. Ibu yang ini siapa yang faham tahu. Siapa yang tak faham tak apa, jangan paksa. Okay. Cuba nak tanya. Siapa yang sekarang ni dah faham? Siapa yang dah faham? Huwa yafsilu akan jadi jumlah ismiyah, jadi khabar pada inna. Siapa faham, komen faham. Siapa yang tak faham, komen belum. Tak apa. Yang belum faham, boleh tengok ulang kaji dalam video syarah nanti Allah ibu ya. Tengok ulang kaji. Faham ya? Masya Allah ibu ya. Jadi saya nak tanya lagi sekali ibu ya. Saya suka tanya banyak kali supaya ibu ayah yakin pada diri sendiri. Allah Ta'ala bagi faham, alhamdulillah. Ibu ayah, kalau ibu ayah terus belajar bahasa Arab tanpa ikut step by step, tiba-tiba hari ni saya ajar ibu ayah belajar dan saya ajar benda ni, ibu ayah boleh faham tak? Kalau tiba-tiba belajar bahasa Arab, ibu ayah dah belajar benda ni, tak faham kan? Tak faham. Dan bila ibu ayah tak belajar, tiba-tiba tak faham, ibu ayah nak tak belajar bahasa Arab? Nak tak ibu ayah teruskan belajar bahasa Arab kalau tiba-tiba saya dah tiba-tiba belajar bahasa Arab terus belajar benda ni? Ibu ayah nak ke tak nak? Ibu ayah memang tak nak belajar bahasa Arab. Pasal itu yang berlaku. Maaf saya kata ibu ayah. Itu yang banyak berlaku ibu ayah. Masing-masing nak kalau tetap nak macam Indonesia dah bagus. Tapi kebanyakan kita ni mudah putus asa. Ibu ayah maaf saya kata, kita ni Melayu kita ni, pasal Arab bukan bahasa kita, mudah putus asa. Bila putus asa, mula cop bahasa Arab susah. Cop susah saja. Pasal tu saya dah pesan, untuk kelas Nahwu Shorof ini adalah mereka yang dah ikuti pengajian. Dah ikuti pengajian, istiqamah. Lama-lama ibu ayah bila saya terangkan benda ni, sebenarnya perbahasan yang tinggi. Tapi kenapa ibu ayah faham? Kerana ibu ayah istiqamah dan belajar step by step. Kalau ada ibu yang tak faham lagi, tak apa. Jangan rasa rendah diri. Teruskan belajar. Mungkin sekarang ni kebetulan jumpa yang susah. Nanti bila dah senang-senang sikit nanti, pegang. Bila sampai balik yang susah macam ni, boleh faham macam ibu ayah yang lain. InsyaAllah ibu ayah maaf ya. Bebel sikit. Okay. Huwa yafsilu. Yafsilu, ibu ayah, yafsilu tu daripada fasala yafsilu lah. Fasala yafsilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya, fasala. Okey, tak apa. Cuba kita ni. Tak apalah.
Kamus ni pun saya dah tak ni dah. Tak buka kamus. Tak apa. Wa yuslu bainahum, tengok pula bainahum. Ibu ayah. Okey. Baina di antara. Kalau kita kata di antara melibatkan ruang tak? Di antara. Melibatkan ruang tak? Ada ruang tak? Mungkin kalau kita kata di antara. Ya? Di antara melibatkan ruang. Ibu ayah, jadi bila melibatkan ruang, maf'ul jenis apa yang kita sebut maf'ul itu berkaitan dengan ruang? Maf'ul apa namanya? Masa terdekat ni juga saya akan buat kursus pasal maf'ul. Itu kursus maf'ul tu saya buat secara live lah malam. InsyaAllah ada rezeki. Maf'ul fi bagus Ibu Saedah. Maf'ul fi. Baina tu, jadi kenapa kita baca bainahum? Baina tu maf'ul fihi. Jelas ya? Baina tu maf'ul fi. Cuma Ibu ya, baina ini apa hukumnya pula? Kenapa apa hukum baina ni? Dia maf'ul fi, masa yang sama dia jadi apa pada hum? Dia jadi apa pada hum baina tu? Agak-agak Ibu ya apa? Baina tu dia baina, hubungan baina dengan sebelumnya adalah dengan yafsilu. Baina tu maf'ul fi kepada fa'il yafsilu. Jadi Ibu bila maf'ul misalnya dia fa'ilnya, dia maf'ul fihi kepada yafsilu. Okey. Yafsilu memisahkan bainahum antara mereka. Jadi baina Ibu ayah dia mudhaf. Ingat Ibu ayah, baina tu mudhaf, hum mudhaf ilaih. Okey. Yafsilu bainahum, baina mudhaf, hum mudhaf ilaih. Maka oleh kerana hum itu mudhaf ilaih, hum adalah dhamir majrur muttasil. Dan Ibu ayah ingat, dhamir majrur hanya ada muttasil saja, tidak ada munfasil. Dhamir majrur hanya ada muttasil, tidak ada munfasil. Jelas ya? Okay. Yaumal qiyamah pula. Yaumal qiyamah. Ibu ayah, cuba tengok terjemah Quran masing-masing. Quran terjemah masing-masing mesti ada perkataan pada. Okey. Mesti ada perkataan pada. Cuba tengok, ada tak? Pada hari kiamat. Ada kan? Mesti ada pada. Okey. Jadi Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita kata pada hari kiamat, menunjukkan di situ ada satu ruang masa tak? Ada satu ruang masa. Ruang tu bukan sekarang, ruang tu ada nanti. Pada hari kiamat. Okey? Kalau saya kata hari kiamat pasti datang. Hari kiamat, contoh saya kata hari kiamat pasti datang. Dekat situ ada ke saya cakap pasal ruang masa ke apa ke? Hari kiamat pasti datang. Ada tak saya cakap pasal satu ruang masa ke? Tak ada kan? Saya kata hari kiamat pasti datang. Tapi kalau saya kata kita semua akan dihisap, kita semua akan dihimpunkan pada hari kiamat. Kita semua akan dihimpunkan pada hari kiamat, ada ruang masa tak? Kalau saya kata pada hari kiamat, maksudnya pada itu waktu tu nantilah, bukan sekarang. Tapi kalau saya kata hari kiamat pasti datang, itu ayat penyata dan tidak ada makna satu ruang masa padanya. Ruang masa ataupun tempat. Ruang itu masa ataupun tempat, itulah maf'ul fi. Jelas kita panggil zorof. Ruang tu bekas tu zorof. Zorof tu bekas ataupun ruang. Okey, boleh jelas ya? Jadi boleh tengok, yauma itu ada melibatkan satu ruang masa, satu bekas masa. Bila akan datang masanya? Bukan sekarang tapi akan datang. Jadi buat yang macam saya kata tadi, bila maf'ul itu melibatkan masa, ruang masa, bekas masa ataupun bekas tempat, ruang tempat, maka maf'ul apa? Maf'ul apa namanya Ibu? Maf'ul fi, bagus Ibu Saedah. Maf'ul fihi. Maf'ul fi. Jadi sekarang ada berapa maf'ul fi sekarang ni? Dalam ayat ni saja ada berapa maf'ul fi? Dalam yang kita jumpa sekarang ada berapa maf'ul fi? Ada 2. Baina maf'ul fi, tetapi zorofnya zorof apa? Zorof makan, tempat. Baina tu zorof makan. Bekas melibatkan makan. Makan ni tempat.
Jangan ingat makan tu soru. Makan tu tempat. Jadi kalau zorof zaman, yauma tu zorof, dia zorof zaman. Bekas atau peluang untuk masa. Maka itu zorof, dia maf'ul fi'il juga. Tetapi dia zorof zaman. Kan dulu ada lagu siapa? Lagu Siti Nurhaliza kan. Saya keluar pondok tu, lagu ni lagu Arab kan, rupanya lagu Melayu. Ayu zaman, ayu makan kan. Apa? Ayu zaman, ayu makan kan. Lupalah lirik dia kan. Tapi ayu tu, saya tahu penulisnya Yasin kot, Yasin. Yasin Brothers tu. Jadi memang mahir bahasa Arab. Bapak dia duta ke tak silap kan. Jadi ibu ayah, Wahidah yang menyanyi tu kan. Saya pun tak ingat lah ibu. Kan? Ayu zaman, ayu makan maksudnya apa? Pada bila-bila masa. Macam tu. Okay. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yauma ni maf'ul fi. Okey. Lagi sekali saya ulang ibu ayah. Siapa yang pada hari ini dia dapat perkara baru, maksudnya mengenai maf'ul fi. Zaraf zaman dan zaraf makan, dan dia dah faham pada hari ini maf'ul fi tu. Komen baru, baru faham komen baru. Siapa yang ulang kaji. Saya nak tahu kalau memang ulang kaji, ibu ayah komen ulang kaji. Contoh Ibu Marusah ulang kaji ke baru contoh kan. Ibu lain, ramai baru ya. Kak Azizah, betul ulang kaji. Kak Azizah ulang kaji. Ibu saya dah ulang kaji, Masya Allah ya. Ibu Azizah daripada Singapura macam ni, Ibu ulang kaji ke baru? Ibu Marusah dah belajar lama sebelum ni. Ibu Zaifi pun baru, Ibu Zaifi ada, Masya Allah. Okay. Ramai baru ya. Ibu kosong ulang kaji. Okey. Ibu Zaifi ulang kaji ya, kita pun, Masya Allah. Okey, boleh. Jadi ibu-ibu yang baru ni faham tak? Ibu-ibu yang baru ni faham tak sekarang ni? Faham tak? Maf'ul fi'il itu ada zaraf zaman, ada zaraf makan. Dan contohnya sangat mudah. Kita jumpa banyak dalam Quran. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah, betul tak kalau saya kata, bila ibu ayah dah makin faham maf'ul fi'il pula. Rupanya dalam Quran banyak maf'ul fi'il dalam Quran. Ibu ayah, bila kita belajar ni, Ibu Azimah mula tak faham, tak apa. Ibu Azimah boleh dengan Ibu Azizah boleh ulang kaji nanti. Ibu ayah, bila kita dah mula faham, adakah ibu ayah bertambah nikmat baca Quran untuk tadabbur, bukan baca Quran kosong? Adakah bertambah nikmat baca Quran untuk tadabbur, untuk belajar tafsir, ataupun akan jadi kosong saja macam dulu juga baca? Pasti saya yakin ibu ayah, macam mana saya sendiri berasa manis. Bukan kita tak kata apalah, cuma kita rasa seronok lah. Orang baca kita faham, lepas tu kita akan rasa nikmat betul ibu sudah. Kita akan rasa nikmat dia. Kita akan rasa nikmat baca Quran bila kita boleh tajwid dia, kita boleh faham nahu sorof dia, asasnya. Kita boleh faham dia punya asas kataan tu, apa huruf asalnya dan sebagainya. Kemudian belajar tafsir. Belajar tafsir akan Allah buka cahaya atas cahaya tu bila faham ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu Quran sebelumnya. Tajwid, asas nahu sorofnya, belajar tafsir akan buka, insya-Allah ibu ayah. Okey, insya-Allah ya. Jadi bersyukur tak pada Allah Taala ibu ayah? Syukur tak Allah Taala bagi peluang kita belajar bahasa Arab ni ibu ayah? Syukur sangat. Bukan semua orang yang Allah bagi nikmat. Bukan semua Allah bagi nikmat. Ibu ayah nak masuk dalam grup tafsir harfiah tu bukan senang ya. Sebenarnya sebelum ni saya memang tegas. Saya memang tak bagi masuk kecuali mereka yang betul-betul daftar pengajian. Hari itu saya masukkan ramai-ramai kerana saya nak bagi peluang. Bila saya bagi peluang, ramai yang keluar, tak apa, saya tak ada masalah, saya tak rugi sikit pun. Sikit pun saya tak rugi. Pasal apa, saya nak bagi peluang. Begitu juga saya bagi peluang ibu ayah untuk ajak kawan-kawan lain, ibu-ibu lain untuk masuk pengajian. Percuma dalam grup ni, grup tafsir itu tiba-tiba keluar. Saya tak rugi apa, cuma yang rugi adalah mereka yang Allah dah bagi peluang tapi tak nak ikuti pengajian. Percuma je, bukannya bayar pun yang dalam ni, tafsir ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, fi ma kanu. Okey, fi ma kanu. Fi tu huruf jar. Ma tu apa ibu ayah? Ma tu. Ma tu apa nama ma tu ibu ayah? Ma mausul bagus ibu. Ma mausul bagus. Fi pada ma apa yang. Ma apa yang. Okey, boleh saya padam ni ya? Okey.
Well. Okey. Fi ma tu ma mausul kan. Jadi buat ingat. Mausul apa pasangan dia? Mausul apa pasangan dia? Mausul mesti ada apa? Mesti ada silah. Bagus. Ibu ingat, mausul mesti ada silah. Mausul mesti ada silah. Dan silah mesti apa? Silah mesti apa? Dalam bentuk apa? Silah mesti jumlah. Bagus. Silah mesti jumlah. Mausul mesti ada silah. Silah mesti jumlah. Dan dalam jumlah tu mesti ada apa yang kembali pada isim mausul? Dalam jumlah tu mesti ada apa yang kembali pada isim mausul? Dhamir. Bukan khabar, mesti ada dhamir ibu. Mesti ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Boleh ibu ya ingat. Okey. Fi ma tu isim mausul, tengok. Ini pada kanu. Fihi. Ya. Yakhtalifun. Okey, yakhtalifun. Jadi boleh kanu ini fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis ibu ya. Jadi kalau fi'il naqis dia mesti ada apa? Fi'il naqis mesti ada apa ibu ya? Dia mesti ada fa'il ke? Bukan. Fi'il madhi naqis ataupun fi'il naqis mesti ada isim dan khabar dia. Isim dan khabar bagus. Isim dan khabar. Okey. Jadi mana isim pada kanu ni, mana isim dia? Mana isim kana ni? Kana kanu tak apa, tak kisah. Isimnya waw ni. Waw ni isim dia. Waw adalah isim kepada kana. Jadi waw ni kana kan? Tambah waw jadi kanu lah. Ni waw ni isim pada kanu. Mana khabar dia? Mana khabarnya ibu ayah? Khabarnya mana? Macam saya kata tadi. Okey. Kalau mubtada khabar tadi saya katakan ada huwa zahibun, ada huwa zahaba, ada huwa yazhabu. Sebenarnya ada lagi yang lain. Ada khabar dia dalam bentuk syibih jumlah, tapi kita tak nak bincang dululah, tak apa. Ibu ayah, sekarang ni waw ni kita tak kata mubtada, kita kata isim kepada kana. Isim pada kana. Waw ni. Dan dia masih ada khobar juga. Khobar dia macam tadi juga. Sama macam khobar pada mubtada, ada khobar dalam bentuk jumlah, dalam bentuk isim, khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ni khobar dalam bentuk apa ni? Fihi yakhtalifun dalam bentuk apa agak-agak ibu ya? Waw ini isim kana. Ni akan jadi khobar kana. Tapi khobar dalam bentuk apa ni? Fihi yakhtalifun. Dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk jumlah ibu ya. Fihi yakhtalifun dalam jumlah fi'liyah. Bagus. Ibu saya dah. Jumlah fi'liyah. Kak Liza, sini bukan sifat jumlah. Kerana ini di sini ada fi'il mudhari'nya. Cuma fihi ni dibawa ke depan. Asalnya yakhtalifuna fihi. Fihi dibawa ke depan. Dia bukan sifat jumlah. Kalau sifat jumlah tak sebut fi'il dia. Boleh faham ya? Bagus. Jadi di sini jumlah fi'liyah. Cumanya ibu ayah, cumanya fihi ni asalnya duduk belakang tapi dibawa ke depan untuk memberi perkhususan pada makna. Okey. Ibu ayah, fihi. Sesuai tak? Yakhtalifuna, mereka berselisih fihi padanya. Padanya tu sesuai tak digantungkan ayatnya kepada berselisih? Disandarkan ataupun digantungkan, diikat pada berselisih. Mereka berselisih padanya. Sesuai tak? Mereka berselisih padanya. Kena tak ayat tu? Padanya tu kita kaitkan dengan berselisih. Kena kan? Mereka semua berselisih padanya. Jadi fihi ni jar majrur. Jar majrur. Ingat ibu ayah, boleh tak jar majrur hidup sendiri? Boleh tak jar majrur tiba-tiba dia ada sendiri tanpa bergantung pada yang lain? Tak boleh. Tiba-tiba kita kata padanya. Padanya apa benda? Padanya. Yalah padanya. Apa benda yang padanya? Oh, bergantung. Mereka semua berikhtilaf padanya. Mereka semua berselisih padanya. Okey. Jadi fihi ni jar majrur. Jar majrur dia mesti ada tempat bergantung. Mana tempat bergantung dia? Yakhtalifuna. Yakhtalifuna. Ada istilahnya, kita ada sebut sebelum ni, dia akan muta'alliq. Muta'alliq, tapi saya tak tulis lah.
Saya tak tulis kerana saya nak fokus pada yang lain. Tapi siapa yang faham? Muta'alliq kepada yakhtalifun. Tak apalah saya tulislah. Tapi ibu-ibu berharap nanti. Dia kena muta'alliq. Muta'alliq. Maksudnya bergantung, ta'alluq. Bergantung, dia bergantung pada yakhtalifun. Akan bergantung pada yakhtalifun. Okey, jelas? Yakhtalifuna pula ibu ayah. Yakhtalifuna. Apakah 3 huruf asalnya yakhtalifuna ibu ayah? Apa 3 huruf asal pada yakhtalifun? Huruf asalnya adalah ibu tulis. Saya tunggu. Kha lam fa, bagus baca Wahab. Kha lam fa. Kha lam fa, bagus. Jadi ibu ya. Apakah fi'il madhi kotak pertamanya? Okey. Ya. Bermakna dia daripada ikhtalafa, tambah alif dengan tambah ta. Ikhtalafa. Jadi bab apa ni boyah? Apa nama babnya? Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Apa nama babnya? Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Apakah nama babnya? Ibu ayah, boleh cepat tulis. Ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan. Ibu ayah bukan bab if'al, bukan. Ini bukan bab if'al, af'ala yuf'ilu. Ni bab ifti'al. Okey, ibu ayah saya nampak masa tu saya tulis. Nak tengok ibu ayah jelas ke tak jelas. Ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, ikhtalafa, yakhtalifu, ikhtilafan, begitu. Boleh ya? Okey, jadi ifti'al. Okey, ifti'al. Okey. Jadi yakhtalifun fi'il mudhari' kotak ke berapa ya Bu ya? Kotak ke berapa? Sikit lagi ni. Kotak ke berapa yakhtalifuna fi'il mudhari' kotak yang ke 3 ibu, kotak yang ketiga. Ibu orang simpan silap tu kan? Kotak yang ketiga, yakhtalifuna. Okey, tak apa silap. Okey. Jadi yakhtalifuna fi'il, mana fa'ilnya ibu ayah? Fa'ilnya waw. Fa'ilnya waw. Jadi sekarang ni yakhtalifuna fi'il, mana fa'ilnya? Waw. Okey. Yakhtalifuna ada fi'il, fa'il. Fi'il dan fa'il akan jadi jumlah apa ibu ayah? Fi'il dan fa'il akan jadi jumlah apa? Fi'il fa'il jadi jumlah apa? Jumlah fi'liyah, betul ibu Khairiyah. Jadi jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah inilah yang akan jadi apa? Jumlah fi'liyah inilah yang akan jadi apa pada kana ni? Fihi yakhtalifun akan jadi jumlah fi'liyah. Akan jadi khobar, bagus. Khobar pada kana. Ingat, kana mesti ada isim dan khobar. Mana isimnya? Waw ni isim kana. Mana khobarnya? Fihi yakhtalifun akan jadi khobar pada kana. Maka alhamdulillah selesailah untuk ayat yang ke 25. Ayat yang ke 25. Boleh buat insya-Allah hari ni. Ibu ayah jelas tak pengajian hari ni? Boleh faham tak? Okey, siapa yang ibu ayah hari ni punya kelas dia dapat perkara-perkara baru. Maksudnya saya rasa ramai kan dapat perkara-perkara baru kan? Dapat pengetahuan-pengetahuan yang baru. Cuma ibu ayah jangan kita dah belajar sekali kita rasa kita terus faham. Tunggu dulu. Kena ulang balik. Pasal apa? Ibu ayah ulang. Barulah ibu ayah akan faham. Betul. Kalau ibu sekarang faham sekarang, tapi kalau tak tengok ulangan macam ibu Asimah kata, tak tengok ulangan akan lupa balik. Kan? Memang kita ibu-ibu sekarang ni kita kena ramai tanya pada saya, ustaz macam mana nak hafal? Jangan hafal. Ibu ayah pelajaran ni tak payah hafal. Ibu ayah hanya ulang, automatik insya-Allah akan ingat.
InsyaAllah Ibu Ayahnya. Okey. Jika itu saja Ibu untuk pagi ini, sambung sekarang pukul 9.30 pagi ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramai-ramai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa iyyakum.